seterusnya, sebab saya ni kan kesihatan, silakan. pentingnya nak nasihatkan menjaga kesihatan, menjauhi kemudaratan. Maknanya pentingnya, contohnya merokok dan berzina. Dua ni yang saya sebagai pakar perunding perbidanan sakit puan, saya melihat dia punya impact kesannya. Kalau klinik sakit puan infertility, klinik ibu yang tidak boleh hamil, bertahun-tahun kahwin, tak boleh, infertility, tak boleh mengandung, tak boleh hamil. Kita cek sperm ayah. Dalam sperma tu nanti kita nampak sperm dia dah lah tak banyak, dia tak hidup, dia tak gerak, ataupun dia abnormal, tak normal. Yang ini yang dikatakan rokok boleh menyebabkan gangguan fungsi reproduksi zuriat sperma tu. Itu rokok. Jadi bulan puasa ni bagi yang merokok, mari kita munajat sungguh-sungguh. Kita kena buat sujud, doa, solat tahajud, solat hajat. Masa dalam sujud tu kita sungguh doa sampai mengalir air mata. Itu tanda sungguh-sungguh tu, sungguh merayu ke Allah. Bersungguh-sungguhlah. InsyaAllah Allah akan mudahkan untuk berhenti merokok. Minta ya Allah jauhkan daripada buat sesuatu yang tak berfaedah ni. Semoga saya doakanlah untuk sesiapa pun yang ada dugaan merokok ni dapat Allah mudahkan dia berhenti. Kalau nak Allah kun fayakun, dia tiba-tiba je rasa tak seronok, tak best merokok. Kami dah pernah masa kami pergi umrah, ada seorang pakcik tu dah berkali-kali pergi umrah, pergi haji 6-7 kali tapi masih merokok. Pakcik Arab tu marah sebab asap rokok yang dia merokok dekat tangga tu buatkan alam tu bunyi. Jadi kami masa tu kita bincang dengan semua jemaah yang ada, mari kita doakan supaya pakcik ni dapat berhenti merokok. Dah lama saya balik tu, pakcik tu cari rumah kami nak bagi tahu pakcik dah berhenti merokok. Dia kata dia jadi macam tak seronok, macam basi tak nak merokok. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Ramai-ramai yang doa tu tak tahu doa siapa yang makbul. Jadi ni kita boleh berjamaah lah minta tolong dekat kawan-kawan, ke ahli keluarga, doakan saya supaya saya berhenti merokok. Contohnya gitulah. Yang satu lagi soal zina. Dalam Al-Quran Allah melarang kita mendekati zina. Bukannya buat zina, Allah larang kita dekat dari. Sebab saya telah melihat mereka yang terlibat akhirnya berakhir dengan komplikasi. Banyak komplikasi yang merosakkan zuriat tu. Dari segi jangkitan. Jadi bersama-samalah kita menjaga diri. Dia ada doa Rasulullah ajar ni supaya kita jaga diri daripada terselamat daripada zina. Carilah, saya pun terlupa pula nak share kat sini kan. Maknanya next time kita jaga diri kita, ahli keluarga kita supaya Allah jauhkan daripada masalah zina ni, kerana dia boleh mengancam zuriat keturunan kita. Tu dua tu yang perlu dijaga, itu termasuk pendidikan anak saat masih dalam sulbi ayahnya. Saya rasa cukup sampai situ. Saya nak mengakhirkan. Sebelum Dr. conclude tu, Dr. ibarat ibu-ibu lah kepada saya, daripada saya ni. Jadi apa rahsia seorang ibu mendidik anak? Setiap hari jumpa ibu yang nak bersalin, bagaimana doktor punya rahsia secret dengan keluarga, dengan anak-anak sendiri? Macam mana? Saya ingat banyak doa masa saya remaja tu Allah makbulkan masa saya berumah tangga. Masya Allah. Saya dulu bila baca surah Yusuf, kan, surah Yusuf, so kita bayang, wah bestnya kalau anak lelaki handsome macam Nabi Yusuf. Macam tu, Masya Allah. Kita doa dengan Allah, ya Allah bagilah sepercik sikit pun tak apa, nanti sedap tengok mata memandang. Alhamdulillah, apabila anak lelaki saya tu zaman remaja,
memang ramai. Bukannya remaja je, pakcik. Saya ingat pakcik. Pakcik pun sama. Hai Dr. Mai, envy-nya tengok anak lelaki. Lepas tu makcik, matron bila tengok, dia kata, wah anak Dr. Mai, saya jadi takut. Dia pun risau, dia pun sangat pemalu. Dia kata, Mama, kenapa dia perhati kita atas bawah, malu saya nak nyorok je. Maknanya Alhamdulillah, kita bukan setakat minta, ya Allah, kurniakan dia akhlak seperti kurniakan dia wajah seperti Nabi Yusuf. Kita memohon akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Tapi kadang-kadang kita minta, ya Allah, selamatkanlah dia dari godaan tu. Godaan nak handsome seperti Nabi Yusuf tu sangat besar. Maka kadang Allah makbulkan doa tu dengan dia kena cacar. Bila kena cacar muka tu dah tak handsome lah kan. Muka banyak comel-comel sebab cacar tu. Tapi saya rasa itu hikmah Allah bagi dia cacar dan kena keruk kat muka supaya mengurangkan dia punya Allah memelihara dia daripada fitnah yang berterusan. Masya Allah. Lepas tu macam diorang kata, dia ni dah naik badan jadi gemuk, dah tak handsome. Saya kata, ya Allah, syukur, saya nak sujud syukur. Sebab dengan kurangnya tu jadi kuranglah dugaan. Itu contoh, ya. Itu contoh, maknanya doa dari masa saya kanak-kanak remaja. Saya anak yatim yang susah, yang dulu kurus kering, yang kalau saya direzekikan masuk asrama dekat Kuala Lumpur tu, sekolah Kampung Bukit Nenas dengan sekolah di Yayasan Selangor, asrama Tuan Raskin. Saya adalah budak miskin yang kira macam tak ada, selalu kurus kering, yang tak ada kan. Dan saya berhadapan dengan ramai anak-anak orang kaya yang cantik jelita itu kan. So diorang selalu, kalau saya tersentuh lalu tu pun dia macam hina kita kan, macam tu kan. Saya rasa sangat sedih, kecuali seorang ni sangat cantik. Bagi saya dia macam Puteri Hang Lipo macam tu kan, cantik, dan akhlak dia sangat cantik. Dia kata kita semua ni sama manusia. Kalau kita kentut, semua orang bau busuk. Dia tu melihat semua orang sama. Dia tak beza-bezakan kita ni anak orang miskin. Tak. So saya kata, ya Allah, rezekikan saya anak perempuan seperti dia. Cantiknya dia, akhlaknya dia. Dan saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, memang Allah rezekikan. Bila saya, Alhamdulillah, Allah rezekikan saya punya anak perempuan yang secantik yang saya pernah nampak tu. Dan akhlak dia pun Masya Allah. Itu contoh nak kongsi pendidikan anak saat masih dalam sulbi ayahnya, termasuklah sulbi ibunya. Maknanya kita ni kena ajak anak-anak ini sekarang ni, nanti lepas masa buka. Sebelum buka tu kan, siapkan anak-anak, saya cadangkan anak-anak ni tulis kat buku apa benda semua impian dia, tulisan. Lepas tu kita sama-sama aminkan. Kita sama-sama reka impian kita, doa kita. Kita tak tahu bila yang Allah akan makbulkan. Bagi saya, kita sentiasa berusaha untuk menjadi ibu yang baik, ayah yang baik. Namun kita memohon Allah lah yang akan mengizinkan, Allah lah yang akan memakbulkan, kerana Allah itulah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Wahhab, yang Maha Pemberi, Ya Karim, yang Maha Mulia. Jadi itulah pentingnya pendidikan anak tu dengan Rabbani. Maksudnya sentiasa kita memohon kepada Allah. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah. Sentiasa berdoa itulah rahsia seorang ibu. Berdoa di waktu mana kita tak tahu. Macam doktor daripada remaja lagi dah berdoa. Itulah yang saya ingat dalam perkongsian dalam buku Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad yang mana menceritakan yang ditulis oleh Abdul Rasul. Pendidikan ataupun peribadi seorang ayah ni bukan daripada dah start kahwin tu, tapi daripada kecil lagi. Macam mana seorang ayah tu menjaga ibadahnya, amalannya, sehingga menjaga akhlaknya kan, sehingga memilih calon isteri
dia bukan dah kahwin baru nak kejar-kejar buat benda ni. Dia tapi daripada Tapi sebelum tak kahwin terlambat. lagi. Masya Kalau Allah, dah kahwin pun tak terlambat. Betul. Sebab itulah kita buat ni seminar online Keluarga Rahmah supaya ibu-ibu, ayah-ayah yang selagi hidup masih ada, masih belum terlambat untuk kita membetulkan kembali kehidupan kita, insya-Allah. Jadi semoga dengan jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Maimunah kerana kesudian untuk bersama kita pada hari ini. Doktor ada kata-kata akhir ke? Pesanan akhir untuk Ini summary. Summary, kesimpulan dia. Silakan. Kesimpulan pendidikan anak-anak saat masih dalam sulbi ayahnya, kita bersama-samalah mendidik anak-anak sebagai satu tanggungjawab bersama. Maknanya dalam setiap diri kita, setiap individu tu, peribadi kita tu mesti peribadi yang pendidik, sama ada kita ibu bapa, guru ataupun siapa pun, kita mesti ada rasa tanggungjawab tu. Dan semoga dengan usaha bersungguh-sungguh bersama, kita mencontohi Rasulullah, mengamalkan amalannya, amalan Muslim yang mukmin itu, maka kita insya-Allah akan melahirkan generasi masa depan yang beriman, yang mengesahkan Allah dan jadi generasi yang berjaya bukan setakat di dunia, malah di akhirat. Ya? Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang sempurna imannya itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, maka gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah imannya. Kepada Tuhan mereka jugalah mereka bertawakal. Semoga generasi yang seperti ini yang akan membawa Malaysia menuju negara rahmah. Maknanya dari segi akhlaknya, dari segi peribadinya, yang memastikan keberuntungan dan kejayaan bukan atas muka bumi juga hingga nanti di akhirat. Ya, di akhirat nanti yang kekal abadi, dan perjuangannya bukan untuk diri sendiri, jadi untuk melihat bahawa Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam. So, sampai situ dulu. Apa yang salah silap tu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Maimunah. Ya, dalam kesibukan beliau menyantuni pesakit-pesakit di hospital, masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita belajar, menuntut ilmu daripada beliau. Okey, baik. Alhamdulillah, sampai di sini saja proses kita pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang seterusnya dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik, insyaAllah. Jadi, kita tangguhkan dengan tasbih, kafarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.